والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق Allahul Azim. Maksud daripada firman Allah Ta'ala, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, demi kuda perang yang berlari kencang termengah-mengah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat engkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia menyaksikan akan keengkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dibongkarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada itu dizahirkan? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha teliti terhadap keadaan mereka. Maksud ayat-ayat daripada suratul Adiyat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sengaja saya memetik akan surah ini karena tadi ketika kita mendirikan sembahyang fardu maghrib, Fadil Tuan Imam telah membacakan surah ini pada rakaat yang pertama daripada solat kita. Dan malam ni sepatutnya Ustaz Nazmi Karim snack down, tapi beliau telah berangkat menunaikan umrah. Saya pula pagi besok pergi umrah. Jadi berbetulan malam ni saya kosongkanlah. Kalau ada last window shopping nak belikan ihram ke apa, lalu ada sahabat sini hubungi dan kalau kosong dia kata datang. Itulah makanya saya datang. Dan ada sedikit kejutan di awal tadi, ya. Ada yang terperanjat, ni Ustaz mana lah datang ni? Ustaz Nazmi dah tak ada, anak ganti. Esok anak tak ada, orang lain ganti. Macam itulah hidup ni, ya. Kita tolong menolong, fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebajikan. Hadirin sekalian, surah ini dinamakan suratul Adiyat. Al-Adiyat
dengan makna kuda perang. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kepelbagaian approach dalam dia nak touching, nak menyentuh manusia ni. Macam-macam nama surah dia bubuh. Maka satu daripada kaedah Al-Quran dalam nak mengimpit rapat masuk dalam hati manusia, dinamakan nama-nama surah tu dengan nama-nama haiwan, yakni nama-nama binatang. Ada surah yang dikenali sebagai Suratun Nahli. Ya, Suratun Nahli, surah lebah, menceritakan bagaimana proses kejadian madu yang syifaun, menjadi penyembuh kepada manusia. Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana gambaran masyarakat lebah, di mana lebah ni dia berbeza dengan lalat. Ya, dari segi saiz dia sama. Besar lalat dengan lebah lebih kurang sama. Laju terbang lebih kurang sama. Bunyi berdengung terbang pun lebih kurang sama. Cumanya lebah tempat hinggap dia tu, dia hinggap di kawasan kelopak-kelopak madu, manakala lalat langau ni dia hinggap di kawasan yang bernajis, bangkai dan tempat-tempat yang kotor. Jadi dari segi kita ni sama aja. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita ni daripada Adam dan Adam ni daripada tanah. Allah Ta'ala buat sifat kita ni serupa je, dua tangan, dua kaki, sama semua. Cuma kita tu masing-masing nak hinggap ke mana guna kaki ni, nak guna ke mana akal ni, kita nak singgah ke mana bola mata kita, nak tengok apa. Itu aja beza yang menentukan antara kita, dia antara satu dengan lain. Kadang-kadang nampak sama duduk dalam satu majlis, tapi berdasarkan niat pula, kepelbagaian niat tu menyebabkan tak sama pula masing-masing dapat. Macamlah kita sebut kawan-kawan kita yang bekerja di kedai dobi. Dia kedai dobi, mamak yang buka kedai dobi dulu-dululah. Kalau dia basuh kain saprah yang berwarna putih ni, bila dia dah basuh, dia akan tarik panjang-panjang, letak dekat atas rumput. Ketika matahari mula naik, pukul 9 pagi, 10, 11 tu, terbongkok-bongkok mamak ni tarik kain putih ni, susun berjajar di atas rumput. Kadang-kadang dia pasang kayu tinggi, ada tali dia gantung atas tu. Dulu mana ada automatik terus jadi kering macam mesin sekarang, tak ada. Dulu hantar dobi macam itulah, dia tarik manjang. Mamak ni masa dia tarik kain putih tu dia bongkok. Ya, membongkok, dia letak kain putih tu atas rumput. Masa tu matahari menyinar. Semakin hari semakin panas, makin lama matahari makin panas. Matahari yang semakin panas ni kena atas kain yang putih tu, makin lama makin putih, makin lama makin melepak, makin lama makin cerah. Jadi cantik kain tu, bersih. Tapi belakang mamak tu kena matahari, makin lama makin hitam, makin lama makin legam. Kenapa? Padahal padang yang sama, matahari yang sama, cahaya yang sama, tapi kena ke satu ni cerah, kena yang satu ni makin hitam. Duduk dalam surau yang sama, surau seksyen 8 belakang, ustaz yang sama, yang ganti ustaz naik down aja. Serupa surah Al-Adiyat, dengar sama-sama dengar. Tapi ada yang dengar makin cerah, makin cerah. Tapi ada yang na'udzubillah makin gelap, makin gelap. Kerana dia datang untuk mengintip misalnya. Ya. Maka barakah tu dia tak dapat. Begitulah Allah buat nama surah tu Suratun Nahli. Makna lebah, beza dengan lalat langau ni, saiz sama, berdengung sama, laju sama terbang. Hinggap itu hala ke mana hinggap itu. Kita duduk sama, niat tu di mana? Innamal a'malu binniyat. Jadi bersihkan niat kita. Dalam Quran juga ada Suratun Namli, surah semut. Di antara terkenal surah semut ni
ialah kisah Nabi Sulaiman menghantar surat kepada Maharani Balqis. Ni seorang perempuan yang memerintah di negeri Sabak. Tapi dia merintah betul. Ada setengah perempuan tu dia perasan dia memerintah. Itu masalah juga. Hakikat yang memerintah suami dia. Tapi dia perasan lebih dia tu pemerintah. Ni penyakit juga. Maharani Balqis dalam Suratun Namli, dia tu pemerintah. Berutus-utus surat dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada kisah semut. Bagaimana dialog di antara Raja Semut dengan rakyatnya, yang menjaga keselamatan rakyat dia supaya tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Di sana ada Suratul An'am, binatang-binatang ternak. Allah Ta'ala datangkan kepelbagaian contoh ayat-ayat di dalam surah itu. Di sana ada Suratul Ankabut, yakni laba-labah. Bagaimana Allah menggambarkan sarang laba-labah ni nampak aja cantik, smart, berkilat melekit, tapi lepas dirempuh aja putus rabak semua. Tak ada kekuatan. Itulah gambaran perancangan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kufur kepada Allah. Mereka merancang nak menghapuskan agama, melemahkan agama. Tapi semua perangkap perancangan mereka tak jalan ke mana. Yuriduna liyutfi'u nurallahu biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sentiasalah mereka itu merancang bagi memadamkan, menidakkan cahaya agama Allah ini. Tetapi Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Dalam Al-Quran ada Suratul Fil, surah gajah. Bagaimana Abraha al-Ashram yang merasakan dia ni hebat. Boleh dah dia rasa dengan gajah dia nak meruntuhkan akan Kaabah. Di akhir surah Allah Ta'ala gambarkan keadaan mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Aku jadikan Abraha dan bala tenteranya seperti daun-daun yang dimamah, yang dimakan oleh ulat. Saya telah sering menyebut, pagi besok masing-masing pergi belakang rumah atau pergi depan rumah kalau ada pokok bunga, pokok jambu, pokok mangga. Acu tengok daun yang dimakan oleh ulat macam mana. Ulat kalau dia makan daun, dia tak makan habis. Dia terim aja. Dia tebuk sini, dia tebuk sana, berlubang belah sini, berlubang belah situ. Habis banyak dia makan, dia terim, dia ikut, tu tinggal rangka daun. Tu passion, perangai ulat kalau dia makan daun. Berlubang-lubang merata. Aku jadikan Abraha dan bala tenteranya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Macam daun yang dimakan di ulat. Terlentang menungging, terempat, mati semua. Berlubang sana, berlubang sini. Gajah tu tinggal rangka, tentera belah sini tinggal tengkorak, hancur habis. Dibantai oleh MiG-29 burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat dalam Quran Allah Ta'ala menamakan dengan nama-nama binatang surah tu. Kadang-kadang dalam surah tu dia cerita tentang binatang. Umpamanya peristiwa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Peristiwa yang terkenal terjadinya korban di antara dua beranak ni. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Yang disembelih seorang insan, tapi yang mati seekor haiwan. Merupakan satu falsafah yang agung yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawa kita manusia ni al-insan. Kita ni insan, tapi dalam diri kita ada sifat haiwan. Maka Nabi Ibrahim ajar dalam kita menjalani kehidupan ni, yang nak dimati dan dibunuh, dikerat, disembelih, buang, ialah sifat haiwaniyah. Yang ni kerat buang. Jangan diikut perangai haiwan ni. Tapi yang mesti dihidupkan ialah sifat insaniyah.
Makanya walaupun disembelih Nabi Ismail seorang insan, tapi yang mati seekor haiwan. Karena haiwaniyah ni mesti dimatikan. Hadirin sekalian, kalau kita hidup, kita ikut perangai kebinatangan ni, hancur hidup kita. Ya, kerana itu kena bersabar, kena jadi umat Nabi Muhammad. Jangan jadi orang Melayu aja, jadi umat Nabi Muhammad. Supaya memiliki sifat insaniyah yang boleh mengawal sifat haiwaniyah itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat ayat demi ayat daripada suratul Adiyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan petunjuk kepada kita semua. Hadirin sekalian, suratul Adiyat ini termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan telah menyebut, dia telah menyatakan bahawasanya beliau berasa rindu untuk melihat pasukan-pasukan berkuda di kalangan pasukan tentera Islam apabila dapat diwujudkan pasukan itu. Dia berasa rindu. Ada riwayat kata memang ada di antara sariyah, pasukan-pasukan tentera berkuda yang kecil. Tiba-tiba Nabi berasa rindu, bilalah balik gamaknya sahabat-sahabat ni, macam tu. Tiba-tiba Allah turunkan surah ini bagi menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini mengandungi 11 ayat sahaja. Cerita dia dua. Tajuk dia kuda perang, tajuk dia binatang. Tapi daripada ayat-ayat yang ketujuh, gulung sampai ayat penghabis cerita manusia. Awal cerita kuda, akhir cerita manusia. Awalnya kisah haiwan, Allah celah tengah tu masuk cerita insan. Ada iktibar yang hebat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi kuda perang yang berlari kencang termengah-mengah, di mana awal daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan kelajuan dia, bagaimana kuda ni on speed. Dia kalau dia pecut tu dia tak kira dah, sehingga napas dia tu bunyi, dia termengah-mengah napas. Bayang kuda yang lari dengan lajunya. Bayangkan dia pergi tu, lepas tu dengan mata dia tu terbelalak buntang dia pergi tu. Pergi ke rempuh, rembat ni rembat sekali napas saja. Kuda dia jenis macam tu. Dia tak ada pergi-pergi kau nak lepeh lari ikut belakang, tak ada. Itu setengah di kalangan kita mungkin. Duduk ramai-ramai, hidup, takbir, pum je gas, kau nak lepeh semua. Yang tu. Kuda perang dia tak buat perangai ni. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dia punya pecut pergi ni sehingga berlari kencang dia tu termengah-mengah. Mengah ni kita kata boleh faham lah mengah. Macam mana kita berlari kita berasa mengah. Macam mana kita belajar berjalan laju tak tahu kita mengah. Macam mana orang yang kena penyakit lelah datang mengah dia macam mana? Mencungap-cungap. Macam mana orang yang dicekak kepala dia, direnyah masuk dalam air, yang bubuh air itu dalam baldi. Gaya-gaya nak mati angkat. Macam mana dia mengah nafas tu. Macam itulah Allah gambarkan kuda tu. Dia punya speed tu sampai macam tu nafas dia. Kekuatan larian dia. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Sini dia sebut kuku. Setengah ulama kata kuda perang ni dia letak ladam. Biasalah. Kuda tapak kaki tu dia buah ladam, dia buah besi supaya jadi berat. Maka bila dia lonjak naik tu, dia jatuh tu, dia cengkam, dia grip tu kuat, besi tu ada. Kemudian dia lenjak ke depan tu dia jadi kuat, very powerful. Sebab ada support dekat tapak dia tu. Lajunya dia tendang nak pergi ke depan tu, sehingga setiap kaki dia jatuh, dia duduk tendang nak ke depan lagi, spark. Terkena batu-batu kelikir tu, piung, keluar api. Terpercik api, kata Allah, hasil
daripada ladang besi tadi tergantuk ke batu, tergantuk ke mana, atau kita kata ladang tu tak ada, kadang tak sempat nak pasang, tahu-tahu perang. Bila hayya ala jihad, stand kuda terus bawa. Dia punya laju, dia speed tu, kuku dia tu bukan besi, kuku dia tergentak ke anak-anak batu ni, spark, keluar anak api. Nak kata kuat mana, hentakkan. Suatu gambaran menyungguh diri yang ditunjukkan oleh kuda dalam memberikan khidmat kepada tuan dia. Dia lari dengan mengah, dia hentak kaki sekuat tenaga sampai percik keluar api daripada tapak kaki dia. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Allah Ta'ala gambarkan, dia hentak merecik spark, keluar api itu waktu pagi. Tuan-tuan, ibu-ibu semua, padang pasir ni, kalau membawa ke subuh ke pagi ni, cuaca dia lembap. Sebab di sana, dia tak banyak pokok kayu macam kita. Sebab itu kalau panas dia direct, kalau sejuk pun dia direct, lembap dia turun. Kalau sekiranya Allah Ta'ala menyebut, kuda ni dia berempuh masuk pada waktu duha, atau dia gempuh masuk ni pada waktu zuhur, boleh jadi mudah terima, terpercik api ni pasal panas. Tapi bila keluar tu subuh, gelak-gelak subuh gitu, dengan sejuk, dengan apa, tahu-tahu mengentak tu spark, dia percik api juga. Ni bukan main-main larian ni. Suatu komitmen, suatu kesungguhan yang sangat luar biasa. Dia kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, sehingga memercikkan debu-debu ke udara. Dia lari termengah-mengah, cuba bayang. Lepas tu hentakkan kaki dia tu, percik keluar api. Dia pergi mengentak kaki berlari tu waktu subuh. Lepas tu debu ni naik ni, berterabur, berselerak. Boleh nampak daripada jauh debu tu, bekas-bekas larian kuda ni. Dia punya tendang kaki nak pergi ke depan tu, terpercik debu ke belakang. Dan ini semua terjadi pada waktu subuh. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, fawasatna bihi jam'a. Lepas tu dia rempuh, dia lompat musuh ni, dia masuk ke tengah terus. Dia tak ambil tepi, dia tak main lereng tepi, kok kata dia pergi-pergi kona lepe pula lagi tak. Dia lompat-lompat tu terus ke tengah. Fawasatna bihi jam'a. Duk dah tengah. Lepas tu semua pasukan musuh tu jamaah, semua dikeliling dia, jamaah musuh. Dia duduk tengah. Supaya tuan yang ada belakang dia ni boleh makan keliling. Tak libah kok mana pun dapat masuk, dapat semua. Nasiblah siapa dulu. Begitu sekali beraninya. Dia kuda ni dalam keadaan menyerbu musuh. Tengah-tengah hebat macam ni, kisah kuda serbu musuh ni bersama tuan dia. Tiba-tiba Allah potong terus. Innal insan li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia dengan Tuhan dia kedekut sangat. Tengah-tengah cerita perang ni, tak tahu keluar cerita mamat kedekut pula. Asy-Syahid Said Qutb rahmatullahi alaih, dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, menyebut seolah-olah, kata Asy-Syahid Said Qutb, seperti satu filem yang ditayangkan oleh Allah yang dapat ditonton oleh manusia, di mana di peringkat awal, kata Asy-Syahid Said Qutb, gambar yang keluar ialah kuda yang berlari kencang dengan nafasnya, dengan hamburan debu, dengan perciknya keluar pagi. Tak tahu sampai depan musuh dia pun lompat, pum, jatuh tengah musuh. Elok dia jatuh je, keluar gambar manusia kedekut pula, kuda dah tak ada dah. Kata Asy-Syahid Said Qutb, ni filem apa macam ni dia kata. Kalau kamu arah, dia sebut dalam tafsir dia, panggillah mana-mana producer filem, kemudian panggil seorang director, suruh buat filem macam ni. Seorang pun tak nak buat, tak laku filem.
Sebab tak tahu, tak nampak menyambung ending cerita tu ke mana. Tapi itulah style Al-Quran, kata Syahid Said Qutb. Dan manusia yang Allah tunjukkan lepas kuda tu lompat hilang keluar gambar manusia tu. Kau kata manusia tu pakai pula topi perang, dengan baju perang, dengan berdiri satu macam, boleh kira lagi. Ni gambar manusia kedekut, muka moyo aja. Risau je duit kena minta. Gambar orang kedekut. Tak tahu hilang gambar kuda, pum keluar muka dia. Syahid Said Qutb menghuraikan dengan sangat menarik. Bagaimana kata Syahid Said Qutb? Kuda ni memahami bahawasanya dia dipelihara oleh tuannya. Kuda tahu tuan tu bagi dia makan, tuan dia tu bagi dia minum, tuan siapkan rumah kandang untuk dia duduk, tuan dia bagi dia kasut, dia ladam dipasangkan kepada tapak kaki dia, tuan dia menjaga dia, dia tahu. Dia reti, kata Syahid Said Qutb, kuda ni faham bahawa semua yang dia dapat, baik berupa rumah tempat tinggal dalam bentuk kandang dia, baik berupa makan minum air dan segala rumput rampainya, baik berupa pakaian yang dipakai di tudung ke dia, baik berupa rezeki dalam bentuk tapak kasut ladam untuk dia, semua ni rezeki yang tuan dia beri ke dia. Maka kuda ni reti, oleh kerana tuan dia beri rezeki ke dia, dia kena balas balik rezeki ni dengan dia berkhidmat, memberikan komitmen, memberikan kesungguhan. Dah tuan dia kata bangun waktu subuh, subuhlah. Rempuh musuh, rempuhlah. Lari laju, lajulah. Temengah lah. Percik api lah. Lompat tengah musuh lah. Yang penting aku taat kepada Tuhan aku, patuh ke perintah dia, sebab semua rezeki ini aku dapat daripada dia. Kalau tak dia tolong aku makan minum segala apa dia jaga, boleh jadi aku tak boleh jadi kuda yang begini sekali sehat. Maka bila Tuhan aku arah aja, aku mesti tunduk, aku mesti patuh kepada perintah dia, walaupun percik api, walaupun temengang-mengang, walaupun apa sekalipun. Kata Syahid Said Qutb ni retinya binatang, balas budi kita panggil. Balas budi ke tuan dia. Tahu-tahu tengah Allah gambarkan binatang pun reti ingat ke tuan dia. Tapi kamu manusia ni selalu lupa ke aku. Innal insana li rabbih lakanun. Kamu wahai manusia, dia sebut insan, mujur dia tak sebut nama. Sesungguhnya Ustaz Salahuddin tu sangat dekut. Bala kita. Allah hanya sebut insan, manusia. Siapa dia berasa dia manusia tidak binatang, dia kena ambil ayat ni. Tu kan. Bahawa Allah Ta'ala sebut sesungguhnya manusia ni dari segi kedekut dia ni, tak tahulah aku nak cakap ni, suruh bangun subuh lihat payah nak sembahyang subuh, padahal kuda tu jentik dia berlari dah. Setengah dari kalangan setengah manusia payah nak bangun subuh. Ada yang digerakkan subuh, kita kata cepatlah dah 8.30 dah ni. 8.30? Iya. Alhamdulillah, ngam-ngam 2 tahun aku tak sembahyang subuh. Dia pergi jawab macam tu pula. Alangkah kedekutnya manusia, kata Allah, dengan masa. Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membeli daripada orang-orang yang beriman jiwa raga mereka dan harta benda mereka dengan mereka berperang pada jalan Allah. Mereka membunuh dan dibunuh, dan Allah Ta'ala berjanji membayar dengan syurga. Ayat ni Allah kata Allah beli. Dia beli apa dia? Jiwa raga, nyawa dan harta. Bi'amwal, harta kita. Baik. Biasanya tuan-tuan ibu-ibu, benda beli ni orang lain buat. Orang lain yang beli, biasa macam tu. Kak Limah buat kuih. Dia buat kuih, dia masak kuih pagi-pagi pukul 6 semua selesai, pukul 7 dia buka stol, gerai dia, kita pergi beli. Dia buat kuih, kita beli. Ada orang buat almari, almari perabot special daripada kayu getah. Dia buat almari tu, lepas tu dia buka kedai perabot, dia jual, kita datang beli. Mana ada orang buat perabot,
Dia set elok-elok, perabot dah vernish cantik elok dah. Dia dah buat perabot, dia letak harga, dia buka kedai, dia tengok harga, dia tawar, dia bayar, dia beli pula. Padahal dia buat. Kalau ada yang buat macam ni, dua aja. Utara Tanjung Butan, selatan Tampoi, Johor Bahru. Tu saja. Tak ada dibuat orang pun. Dia sendiri buat, dia beli. Mana ada? Syarikat bata buat kasut. Lepas tu syarikat bata beli sendiri, bayar ke bata balik. Mesti orang lain beli. Itu kaedah berniaga. Biar kuih sebutir, biar rumah sebiji, kontraktor buat. Lepas tu kontraktor tu beli, kontraktor bayar pada kontraktor dia juga. Mana ada? Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk murah dia. Pemurah dia dengan kita ni, dia tak kira sangat. Dia buat kita. Dia yang buat nyawa. Dia yang bagi harta. Lepas tu dia istihar. Dia beli daripada kita. Lepas tu saja dia nak bagi syurga. Coba bayang. Mana ada orang buat benda beli sendiri melainkan Allah. Dia buat semua, lepas tu dia kata aku beli. Inna Allah hashtara. Aku meniaga dengan kamu. Buat ini. Bi'anna lahumul jannah. Ambil aku bayar dengan syurga. Saja dia nak bagi. Padahal kalau dia tak beli, tak ada apa dia buat sendiri. Tapi pasal dia tak kira sangat dengan kita. Tak apalah, aku takut payah sangat kamu nak dapat syurga. Hebat mana syurga, Ustaz? Disebut oleh Nabi SAW, satu penyangkut baju, hanger, dalam syurga, satu penyangkut baju dalam syurga. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Satu hanger dia belum jubah dia lagi. Belum satu lemari pakaian, satu hanger aja. Mahal daripada dunia dan segala isinya. Ini syurga. Ma la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Dia di mana mata tak nak tengok, telinga tak boleh nak dengar, hati tak boleh nak bayang macam mana. Kecuali masuk, baru kita tahu syurga tu macam mana. Begitulah aku yang nama Allah Ta'ala ni, begitu sekali pemurah, walaupun aku buat, tapi aku belilah juga. Sebab nak beri syurga kepada kamu. Tak tahu kamu, innal insan li rabbihi lakanun. Kamulah punya kedekut dengan aku. Punyalah kamu berkira dengan aku. Wa innahu ala dhalika la syahid. Lepas tu, sifat kedekut kamu, berkira kamu, kamu tengok sendiri. Bukan aku kata tuduh-tuduh, tak. Kamu saksikan sendiri. Bagaimana akhlak kelaku kamu dengan aku tu duk kira sangat. Antara baca Quran dengan baca mesej WhatsApp, mana lebih lama? Syahid, kamu tengok sendiri. Kamu menyaksikan akan kelaku dan perangai kamu semua. Ada banding ke binatang, banding ke kuda, jauhlah taat pada Tuhan dia. Aku nak banding kamu taat ke aku. Gitulah gambaran. Allah Ta'ala minta supaya kita memikir. Sebagai insan, biar duduk sebagai insan, buang sifat-sifat haiwan tu. Dalam keadaan tertentu haiwan tu jauh lebih taat kepada Allah dibandingkan dengan insan yang suka kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, dan sesungguhnya cintanya kepada harta, itu yang menjadi dia menyebabkan lupa kepada hal-hal begini. Persoalan harta, hubbul mal dia panggil. Dia terlampau cintakan harta. Gelap mata, akhir tak nampak apa dah. Sedangkan harta apa pun yang ada di dunia, kita tahu ianya hanyalah alat sahaja, bukan matlamat yang dijadikan. Ianya alat sahaja bagi mencapai matlamat yang lain, iaitulah redha Allah, syurga dan keampunan daripada sisinya. Maka dari segi harta inilah manusia berlumba-lumba, sehingga kebanyakan manusia tidak dapat melihat lagi kebenaran. Padahal kata ulama, hidup ini pendek sangat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu daripada Adam, Adam dari tanah. Hidup ni pendek kata ulama. Mula daripada tanah, duduk di atas tanah, masuk tanah, habis. Tiga tu je duduk. Hakikat hidup ni tu je. Dan kita semua ni maklum, kita adalah bakal-bakal jenazah. Tak boleh lari dah benda ni. Kalau mati tu, maut tu boleh kita beli, ramai orang beli, mana pun nak beli. Tapi tak ada arah, kita tak boleh. Kerana benda tu pasti. Itu merupakan janji.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena beriman arwah rahmatullahi alaih. Tok Gani Aziz dia sebut dalam satu ucapan dia. Dia kata gini, bila kita mengaku beriman, kata Tok Gani Aziz rahmatullahi alaih, iman makna percaya, dia kata percaya. Orang yang percaya ke Tuhan ni, kata Tok Guru, orang percaya ke Tuhan ni, bila kata dia beriman, dia percaya, dia mesti ada tindak balas daripada akhlak dan kelakuan dia yang menunjukkan dia percaya. Tok Guru kata. Contoh kata Tok Guru, kita berjalan di sebuah padang. Tahu-tahu tepi tu ada semak sikit. Tiba-tiba nampak ular masuk, menyusuk dalam semak. Ular besar. Lepas tu kita tengok bergerak-gerak rumput, pokok-pokok renik yang kecil-kecil tu goyang-goyang. Ular tu belengkar masuk dalam tu. Maka bila kita tengok, kata Tok Guru, kita percaya. Percaya tu iman lah. Kita beriman kata, dalam semak tu Tok Guru kata ada ular. Bila orang tu percaya kata dalam semak tu ada ular, apa berlaku? Automatik. Akhlak, perangai, tingkah laku dia berubah terus. Masa tu juga pasal iman dia, percaya dia ular dalam semak. Dia pun berhenti. Itu tindakan spontan. Lepas tu dia angkat kaki pelan-pelan. Boleh jadi dia bergerak, dia cari kayu. Boleh jadi dia cari besi. Mungkin dia kerah orang lain, jangan lalu sini. Boleh jadi dia telefon terus. Jabatan Haiwan Mergah tua, suruh tangkap ular sawa ke apa semua. Dia, bila dia percaya bahawa, Tok Guru kata, dalam semak tu ada ular, automatik bila dia percaya, dia tindakan dia berubah terus. Maka orang percaya ke Allah Ta'ala pun macam tu juga, kata Tok Guru. Dia tak boleh kata percaya ke Allah Ta'ala, tapi akhlak tingkah laku macam tu aja, tak berubah-ubah. Kalau kata malas mayam, malas terus. Tak bangkit tahajud, tak bangkit sampai ke sudah. Baca Quran sekali-sekali, tak nampak berubah respons, tingkah laku dia dalam kaedah kedudukan. Dia percaya tu tak nampak. Itu dia kata bohong. Orang yang percaya dia mesti ada tindak balas. Ataupun dia kata kita naik kereta, tahu-tahu berlaku banjir, jalan dekat depan tu tertutup air. Bila tertutup air, dia nampak dan dia percaya jalan tu dah putus. Nampak air berombak tu ada gaung, kalau masuk habis. Spontan kerana dia percaya kata jalan tu dah putus. Ni dia beriman. Jalan tu dah putus, ada gaung, ada lubang dalam air tu, automatik dia tarik handbrake terus. Dia renung, kata Tok Guru, tengok air yang lalu tu, lama masuk gear reverse, undur ke belakang, lalu tempat lain. Dia akan ada suatu tindakan. Bila orang tu beriman dan percaya ke Allah Ta'ala. Maka benda apa paling betul kita nak percaya lain pada Quran? Dan Quran sendiri sebut, kamu wahai manusia, memang dari segi berkira dengan aku tu berkira sangat. Lepas tu pula dengan kedekut kamu, kemudian kamu tengok sifat dan perangai kamu. Cuma mengaku tak mengaku, itu cerita lain lah. Tapi mana ada yang paling benar selain daripada Al-Quranul Karim. Dan sesungguhnya manusia itu, dia tidaklah dia melainkan terlampau cinta berlebihan kepada harta. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dikeluarkan, dibongkar, akan sampai suatu saat dan ketika dia panggil Yaumul Ba'ath, hari ketika mana manusia akan dibangkitkan, akan dipanggil seorang demi seorang menghadap Allah Qadi Rabbul Jalil. Sebut dalam hadis-hadis yang sahih, bila bangun tu manusia diserahkan balik buku amal. Buku amal ni Allah Ta'ala serah, bukan panggil seorang-seorang ulur satu-satu dah. Allah kumpul buku amal ni, kemudian malaikat jalan tugas. Dia keruk, kita panggil dia keruk, dia ambil semua buku amal manusia ni dengan sayap dia, kemudian dia lambung ke udara, dia tampar dengan sayap dia. Menurut satu hadis. Lalu bila dia tampar je buku-buku amal ni, berterabur berselerak semua. Berapa puluh ratus juta buku ni terbang semua. Dan buku ni bila dia terbang, dia akan menuju kepada Tuan dia. Kalau Tuan dia jenis ashabul yamin, selamat. Kalau ashabul shimal, na'udzubillah min zalik, thumma na'udzubillah. Buku ni sama ada dia tuju lekat ke tangan kanan, atau dia pergi direct ke tangan kiri manusia. Benda ni tak boleh nak adjust. Rasulullah sebut dalam hadis, dia akan datang walaupun orang sorok tangan kiri, ulur tangan kanan macam tu,
Buku tu kena lepih, pergi ke belakang, lekat kat tangan kiri dia. Kalau bangsa jenis buat khianat, buat jahat di atas dunia, tak nak beriman, kufur, engkar, dia kok mana pula dia sorok apa, mesti lekat tangan kiri juga. Kalau jenis orang tu orang baik, dia beriman, dia beramal, dia takwa sungguh-sungguh, auto je buku tu terbang, pum, lekat kat tangan kanan. Dia tadah ke, dia tunggu, dia letak saja ke dalam poket ke, dia letak mana ke, buku tu datang lekat ke tangan kanan dia. Itu tanda-tanda awal. Kita panggil satu hint. Orang tu dia selamat ke tidak di mahsyar pada hari kiamat nanti. Maka Allah Ta'ala sebut kamu kena beringat hidup sesudah mati, the day after. Dan bagaimana? Tok Guru pun selalu pesan, jangan takut mati. Tok Guru selalu pesan dalam kuliah dia, tak usah takut mati dia. Karena bila mu tu takut mati, mu takut mati juga. Kalau kata takut, mati. Kalau berani, tak mati. Tak apalah kita berani. Tak, aku berani mati ni. Jadi tak mati hidup, tak apa. Tapi mau berani ke, mau takut ke, mati juga, baik berani. Jangan takut mati. Apa yang paling takut, kata Tok Guru, ialah hidup sesudah mati. Lepas pada mati ni, kita akan bangun, Allah akan soal, Allah akan tanya. Itu yang kita takut. Ada pemati tak usah takutlah, tunggu aja. Dia akan datang, kerana mati ni tunangan bagi hidup. Jadi Allah Ta'ala memberi tanda-tanda kematian yang banyak, dan kita rasa kita berada di dalam tanda-tanda yang berkenaan. Begitu juga apa yang tersimpan di dalam dada, sudur. Apa yang tersimpan, orang lain tak tahu, semua terpunggah bila hari kiamat besok. Dan tidak ada satu yang tertinggal melainkan tertulis. Masalah penyakit besarnya masing-masing kena baca sendiri buku amal. Itu tertulis, tercatat. Kalau berderet tertulis pisang pun malu dah kita. Ini kita selalu sebut, seorang tu dia mati, kemudian ini rajin bersedekah. 40 tahun bersedekah tak tinggal. Tiap-tiap Jumaat, tapi pisang aja dia sedekah. Esok kat mahsyar besok, dia buka buku amal tu, bertulis tiap-tiap minggu hari Jumaat, pisang sampai ke bawah. Dia nak baca pun segan, pisang. Ada satu minggu Jumaat tu pisang muda terhantar, pun tercatat pisang muda. Kalau celah tu tiap minggu tu ada anggur ke apple, kan tahan sikit. Jemaah pun sedap nak makan. Pisang. Malaikat belik 4-5 kali. Dia ni pisang betul. Ini malaikat. Maknanya, amal apa kita buat? Semua ada. Pas nak baca sendiri pisang sama malu juga. Karena itu kepelbagaian amal. Kalau bersedekah, sedekah banyak-banyak dalam berbagai bentuk. Saya selalu sure. Dan saya rasa Shah Alam kena mulakan. Saya tidak harap bandar-bandar lain nak mula. Kita di Selangor ni subur dengan majlis ilmu. So, mengapa tidak mulai minggu depan lah? Kita mulakan, boleh buat, kita share lah 10 orang sekali tiap-tiap minggu. Alah share RM5 seorang. Pergi pasar borong mana-mana beli sekotak, tak sampai 6-70 pun. Cari anggur warna hitam yang manis, tak ada biji punya. Beli sekotak. Lepas tu letak di rumah, panggil 2-3 orang. Kawan-kawan, rakan-rakan isteri kita duduk. Guntinglah dulu buah anggur tu. 3 biji, gunting. Jangan letak sekali dengan kotak-kotak hilang. Ya. Kita pun faham lah yang tu, kena reti lah. Gunting, letak sini sikit sana. Jadi, orang nak semayang tu, sambil masuk, makan anggur. Style, anak ingat kalau ada orang ambil gambar, masuk Facebook. Surau bukan masjid, surau Shah Alam. Yang buat solat Jumaat, menghidangkan anggur kepada para jemaah. Champion. Nah, pergi minggu depan pisang juga. Ini masalah. Innal insana li rabbihi lakanud. Kamu tu dengan aku kedekut, berkira sangat, Allah kata. Wa innaha ala zalika la syahid. Kamu tengok perangai kamu tu. Bukan aku saja nak kata, Allah sebut. Allahu akbar. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Dia Allah Ta'ala menyebut, inna rabbahum bihim yawma izillah khabir. Semua hari itu khabar tu aku punggah keluar. Dan aku tak nyaya kamu, aku tak buat zalim kamu. Aku akan letak
seadil-adilnya. Dan kita tak boleh buat apa kerana bumi pun bercakap pada hari yang berkenaan. Tadi lepas daripada suratul Adiyat, imam baca pula suratul Waqi'ah. Ya, surah Al-Qari'atu Mal-Qari'ah, surah Al-Qari'ah. Pun bab kiamat juga. Menali itu, surah tu tali menali tadi. Menyebabkan kita rasa gerun. Kita pun makan hari berasa nak kiamat dah kitanya. Umur pun dah makin ketua, rasa letih, rasa lemah. Tak banyak benda amal dah kita boleh buat menyungguh macam muda-muda dulu. Tenaga tak apa-apa ada. Jadi kita usaha, setiap ada peluang kita kena buat. Dia lakukan amal. Dan malam ni mari kita sama kita beramal lagi. Bulan depan, bulan 4, bukan bulan 3, bulan 4 yang akan datang. Saya dengan anak-anak buah saya di kawasan Gombak. Ada satu program ya, yang grand ya, program besar di kawasan Gombak bersama dengan Menteri Besar Kelantan. Ini beliau dah balas surat daripada pejabat Setiausaha Kajian Negeri Kelantan menyatakan bersedia untuk hadir dalam program yang kami atur di Gombak. Jadi kami bercadang hari yang berkenaan, sambil-sambil tu ada kita bagilah sebakul buah-buahan segala apa. Tu kita ingat nak bagi duit sikit sebagai bantuan bangsa banjir daripada kawasan Gombak kita untuk dia lah. Saya tu tukang sampai lah, duit tu duit tuan-tuan lah. Jadi nak bagi ke Menteri Besar ni 2-3 ribu tak ada. So kita bincang-bincang target at least dapat 15 ke 20 ribu pun cukup lah. Ya, kawan-kawan kita di Bangi, kemarin saya di Bangi, dia orang tengah mengayau ni, Masya Allah. Anak-anak buah Ustaz Harundin, Ustaz Harun suruh pergi jumpa kontak kenal-kenalan yang ada di Brunei, cari duit. Dia orang target nak 100-200 ribu tu. Brunei dolar lah. Tu kalau dapat banyak, pasal nak buat rumah untuk masa banjir. Tapi kita Gombak tak adalah ratus ribu, boleh 10-12 ribu pun jadilah. Tu pun sedap dah nak ulur ke Menteri Besar. Nanti buat replika besar tu 1,500 ulur. Alah, anak nak bagi pun segan ya. Jadi Menteri Besar ni kita maklumlah label tu, tuan-tuan pun faham. Jadi merata tempat kita buat collection ni, serah ke Mendari, simpan-simpan. Kalau dapat 20 lah, boleh 15 ribu pun 15, tak kisahlah. At least 10 ke atas tu sedap lah anak nak sampaikan ya. Jadi malam ni lepas-lepas solat kan, kita bubuhlah takat yang boleh. Kerana nak elak daripada ayat tadi, innal insana li rabbihi lakanud. Takut kita masuk ayat tu leceh. Kita baca lima taquluna ma la taf'alun, tapi kita tak buat ya. Mudah-mudahan Allah memberkati semua sumbangan itu. Dan akhir sekadar tu dulu, ada lagi program di Gombak, nak kejar ke sana jam 9.30. Itu saja, terima kasih atas jemputan secara tiba-tiba. Mohon maaf di atas kejutan ya, yang berlaku. Dan biasa dalam hidup ni kadang-kadang terjadi kejutan juga. Ni banyak kejutan nak berlaku ke depan ni ya. Kita tunggu dan kita lihat saja. Terima kasih atas perhatian semua. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihna asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Aqimus salah.